Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah lindungi kita daripada penyakit. Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah di rumah masing-masing. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita akan teruskan lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Menggunakan buku ini kita akan bermula daripada muka surat yang ke-162 insya-Allah. Pada malam ni saya akan kongsikan beberapa topik kecil. Yang pertama adalah hukum memberi orang kafir mendengar Al-Quran. Boleh tak kita bagi orang kafir mendengar bacaan Al-Quran? Itu pertama. Dan yang kedua, apakah hukum penulisan Al-Quran pada satu bekas, kemudian dibasuh, lalu air itu diberikan minum kepada pesakit? Bagaimana hukumnya? Kemudian yang ketiga adalah mengukir ayat Al-Quran dan nama-nama Allah pada dinding dan kain. Bagaimana hukumnya? Dan yang keempat, kalau sempat insya-Allah kita bicarakan tentang tiupan atau hembusan macam tu, ataupun macam tu dengan ayat Quran untuk perubatan, untuk ruqyah. Bagaimana hukumnya? Insya-Allah kita akan bicarakan 4 topik itu kalau berkesempatan pada malam ini, insya-Allah. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, suka senyapkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah bahawa kita telah pun masuk ke dalam bulan Sya'ban, ya. Alhamdulillah,
Syukur pada Allah yang telah memanjangkan umur kita hingga kita sama-sama masuk ke dalam bulan Sya'ban. Masuknya ke dalam bulan Sya'ban ini satu petanda yang sangat jelas Ramadan sangat-sangat hampir dengan kita, ya. Tak sampai 30 hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan. Bulan yang kita rindukan, bulan di mana kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran, insya-Allah. Tapi sebelum itu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita bicarakan sedikit saja tentang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala menyebutkan bahawa dalam bab puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa bulan Sya'ban merupakan bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak berpuasa padanya. Jadi kita digalakkan berpuasa dalam bulan Sya'ban, berpuasa sunat dalam bulan Sya'ban. Kalaupun kita tak mampu berpuasa banyak hari sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya berpuasalah pada hari Isnin dan Khamis. Begitulah juga pada hari-hari putih dalam bulan Sya'ban ini, hari ke-13, hari ke-14 dan ke-15, insya-Allah. Mudah-mudahan dapatlah kita mencontohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita berada dalam bulan Sya'ban ini. Kita galakkan ahli keluarga kita sama-sama berpuasa, insya-Allah. Mudah-mudahan beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk pada muka surat yang ke-162. Topiknya tidak melarang kafir mendengar bacaan Al-Quran. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, seorang kafir tidak boleh dilarang daripada mendengar bacaan Al-Quran. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kalau ada orang yang bukan Islam hendak mendengar bacaan Al-Quran, maka janganlah kita larang mereka. Janganlah kita larang mereka daripada mendengar bacaan Al-Quran, ya. Jadi kita sendiri, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kena selalu mendengar bacaan Al-Quran. Ya. Jadi orang kafir kalau mereka nak mendengar bacaan Al-Quran, maka jangan dilarang. Baik. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Artinya, jika seseorang daripada kaum musyrikin, iaitu orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, datang meminta perlindungan daripada kamu untuk memahami agama Islam, maka berikanlah perlindungan kepadanya sehingga dia mendengar keterangan-keterangan Allah tentang hakikat Islam itu, hinggalah dia mendengar ayat-ayat Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada beberapa hukum lagi yang perlu kita tahu. Baik. Tentang orang kafir apabila mereka mendengar bacaan Al-Quran. Pertama, biarkan mereka mendengar bacaan Al-Quran dan jangan larang mereka. Tetapi kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dia dilarang memegang mushaf. Dia tak boleh memegang mushaf. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sekadar mendengarnya tidak mengapa. Adapun mushaf Al-Quran yang tertulis Al-Quran semuanya, itu jangan diberikan kepada mereka, ya. Kita tak boleh benarkan mereka memegang mushaf. Baik. Jadi itu dua perkara. Pertama, bila mana mereka nak mendengar Al-Quran, biarkan saja, jangan larang. Yang kedua, jangan beri mereka memegang mushaf, ya. Jangan benarkan mereka memegang Al-Quran. Dia berbeza di antara Al-Quran dengan terjemahan. Kalau yang ada terjemahan macam ni, kalau contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita nak dia belajar tentang agama Islam, lalu kita nak berikan kepada dia terjemahan Al-Quran, itu tidak mengapa. Adapun kalau Al-Quran yang seperti ini, yang penuh dengan Al-Quran, maka yang itu
kalau boleh kita tidak boleh benarkan. Baik, dua perkara. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, adakah harus mengajarkan Al-Quran kepadanya? Ada non-Muslim, ada orang yang bukan Islam datang pada kita nak belajar Al-Quran, ya. Adakah harus kita mengajarkan Al-Quran kepadanya? Maka dekat situ ada beberapa pandangan daripada para ulama. Baik, ulama mazhab kami, selalu kena ingat, kalau kita belajar kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran ataupun dalam kitab-kitab lain karangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bila mana disebutkan ulama mazhab kami, maka dia akan merujuk kepada mazhab Syafi'i. Sekiranya dia ialah orang yang tidak diharapkan keislamannya, saja je, dia bukan nak masuk Islam pun, dia tak minat pun dengan agama Islam, maka tidak boleh mengajarkannya Al-Quran, ya. Dia tak ada kecenderungan, dia tak ada keinginan pun untuk memeluk ke dalam agama Islam, maka tidak boleh, janganlah kita mengajarkan Al-Quran kepadanya. Tetapi sekiranya keislamannya diharapkan, kita berharap dia memeluk ke dalam agama Islam, dia pun ada kecenderungan, dia pun suka. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dekat kampung kita semua Melayu contohnya, adalah seorang ataupun dua orang yang bukan Muslim, selalulah ikut, ya, selalu ikut kita pergi kelas mengaji pun dia ikut, kita pergi masjid pun dia ikut, jenis-jenis suka ikut-ikut kawan-kawan. Lalu dia ada kecenderungan kepada agama Islam, ya. Jadi sekiranya keislamannya diharapkan, ada dua pandangan di sisi mereka, di sisi para ulama. Pertama, yang lebih tepat adalah harus boleh ajarkan Al-Quran kepada mereka yang kita harap kepada Allah dia memeluk ke dalam agama Islam, yang nampak, ya, ada kesungguhan, ada kecenderungan dia untuk memeluk ke dalam agama Islam, ya. Harus mengajar Al-Quran kepada mereka kerana menaruh harapan pada keislamannya. Pandangan yang kedua pula adalah tidak harus. Sekalipun keislamannya diharapkan, pandangan yang kedua kata tak harus. Seperti mana tidak harus menjual mushaf kepadanya walaupun ada harapan dia memeluk ke dalam agama Islam. Baik. Kemudian ada kata-kata Al-Imam Nawawi yang terakhir, jika kita melihatnya sedang mempelajari Al-Quran, tiba-tiba kita nampak ada non-Muslim ini dia sedang mempelajari Al-Quran, maka adakah dia perlu dilarang? Jangan baca Quran, jangan tengok Quran contohnya. Maka terdapat dua pendapat juga di sisi mereka, ya. Ada pendapat yang mengatakan harus dan ada pendapat yang mengatakan tidak harus, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekadar sedikit selingan lah, ya. Walaupun kita memang bicarakan tentang orang-orang yang non-Muslim tentang Al-Quran, ada satu perkara yang perlu kita tahu, iaitu ada satu kata-kata lah yang saya pernah baca, bahawa orang-orang non-Muslim boleh jadi mereka tidak membaca Al-Quran untuk mengenali Islam, tetapi mereka membaca kamu, dia membaca kita untuk mengenali Islam. Jadi kita, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, harus tunjukkan adab, harus tunjukkan akhlak yang paling baik sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang-orang yang non-Muslim di luar sana, bila mana mereka nak judge, mereka nak kata Islam ni baik ataupun tidak baik, mereka tak akan merujuk kepada Al-Quran kecuali segelintir saja. Tetapi yang lebih ramai adalah mereka membaca kita, mereka tengok adab kita, mereka tengok akhlak kita, mereka tengok perbuatan kita. Maka itulah yang akan memberikan gambaran kepada mereka tentang agama Islam, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu penting sekali kita yang membaca Al-Quran, kita belajar Al-Quran dan kita mengamalkan adab dan akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi Al-Quran, supaya bila mereka yang non-Muslim melihat orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang Muslim ni, mereka tertarik kepada agama Islam, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita pergi kepada topik yang kedua.
penulisan Al-Quran. Tuliskan Al-Quran pada satu bekas, dah tuliskan Al-Quran dakwatnya, kemudian dibasuh. Bila basuh tu adalah airnya kan tuan-tuan bang dirahmati Allah. Lalu air itu pula dia akan bercampur dengan tulisan tadi dan diberi minum kepada pesakit. Dibagi minum kepada orang yang sakit tu bagaimana? Apa hukumnya? Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, para ulama berbeza pendapat tentang penulisan Al-Quran pada bekas, kemudian dibasuh dengan air, kemudian air itu, bekas basuhan itu diberi minum kepada pesakit. Jadi dalam perkara ini, perbuatan sebegini ada perbezaan pendapat, perbezaan pandangan daripada para ulama. Ya. Al-Hasanul Basri, Mujahid, Abu Qilabah dan Al-Auza'i berkata, tiada masalah berbuat demikian. Tak ada masalah. Ya. Cara macam mana tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Sebenarnya disebutkan, dituliskan Al-Quran pada satu bekas, kemudian dibasuh dan air basuhan itu diberi minum pada pesakit. Akan tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada pandangan yang lain, iaitu sebagaimana yang dinukilkan daripada An-Nakhai, bahawa perkara itu makruh. Akan tetapi An-Nakhai memakruhkannya, ya. Jadi hukum menulis Al-Quran pada satu bekas, kemudian dibasuh, air basuhan itu diberi minum kepada pesakit, menurut An-Nakhai hukumnya makruh. Baik. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Qadhi Husain Al-Baghawi, seorang ulama lain daripada kalangan mazhab kami, mazhab Syafi'i, berkata, sekiranya seseorang menulis Al-Quran di atas manisan, tulis ayat Al-Quran pada manisan dan makanan yang lain, maka tiada masalah untuk memakannya. Al-Qadhi berkata, jika ia ditulis di atas kayu, makruh membakarnya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu adalah beberapa pandangan berkaitan menulis Al-Quran pada makanan pula macam mana. Tadi topiknya adalah berkaitan tentang menulis Al-Quran pada bekas, kemudian dibasuh, airnya diberi minum kepada orang yang sakit. Tetapi yang ini adalah menulis Al-Quran pada makanan ataupun manisan. Menurut Al-Qadhi Husain Al-Baghawi, maka tiada masalah, hukumnya harus untuk memakannya. Manakala Al-Qadhi berkata, jika ia ditulis di atas kayu, makruh membakar kayu tersebut. Baik. Kemudian topik yang ketiga, mengukir ayat Al-Quran dan nama-nama Allah pada dinding dan kain. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, menurut mazhab kami, selalu kena ingat, mazhab kami merujuk kepada mazhab Syafi'i, hukumnya makruh mengukir ayat Al-Quran dan nama-nama Allah Ta'ala pada dinding dan kain. Jadi ini baru satu pandangan. Manakala pandangan Atha, dia berkata, tiada masalah menulis ayat Al-Quran pada kiblat masjid, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara itu ataupun apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menunjukkan di situ ada khilaf, ya. Ada yang kata makruh, ada yang kata harus, ya. Maka dalam masalah seperti ini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak perlulah diperbesarkan ataupun dihangatkan, ya, ataupun dilarang, kita melarang orang untuk menukir ayat Al-Quran dan nama-nama Allah Ta'ala pada dinding dan kain. Tak perlu kita menghalang. Kerana apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kerana di situ ada perbezaan pendapat, dan larangan itu pun bukanlah membawa kepada perkara yang haram, tetapi hukumnya adalah makruh. Baik. Adapun menulis huruf Al-Quran, Malik berkata, tidak mengapa apabila ditulis pada kotak atau kulit dan disulam di atasnya. Jadi ini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila ditulis pada kotak,
ya, ada kotak ataupun ada kulit kan. Biasanya ada orang menulis Al-Quran di atas kulit, ya, ataupun disulam di atas kulit ayat Al-Quran, maka menurut Imam Malik tidak mengapa, maka hukumnya adalah harus sahaja, tidak ada masalah. Baik, ada antara ulama mazhab kami berkata, jika seseorang menulis Al-Quran pada kotak, pada satu tempat, satu bekas, serta meletakkan benda lain bersamanya, padahal pada kotak itu dah tertulis dah Al-Quran, ya, kemudian dia letakkan perkara yang lain, benda yang lain bersamanya, maka ia tidaklah haram. Ia tidak haram, tak ada masalah. Cuma kita nak tengok, namun yang lebih baik, yang lebih utama adalah tidak melakukannya kerana ia dibawa dalam keadaan berhadas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun seseorang itu menuliskan Al-Quran pada kotak, yang lebih baik itu janganlah dia meletakkan sesuatu yang lain bersamanya, ya. Jika ia ditulis, ia perlulah dijaga seperti yang dikatakan oleh Imam Malik. Inilah yang difatwakan oleh Syekh Abu Amru bin Salah rahimahullahu ta'ala, ya. Jadi perkara ini tak ada khilaf, ya, dan khilaf itu hanyalah daripada sudut sama ada ia makruh ataupun ia adalah harus. Baik, kita masuk kepada topik yang keempat. Topik yang keempat ni merupakan topik yang terakhir sebenarnya daripada bab yang ketujuh. Kalau sempat kita akan cuba habiskan insya-Allah. Tiupan, tiupan ataupun hembusan lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiupan dengan ayat Al-Quran untuk perubatan, untuk tujuan ruqyah. Jadi kalau orang kata dah ruqyah, apa maksud ruqyah? Ruqyah itu adalah rawatan, ya, dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ruqyah tak semestinya kepada penyakit-penyakit yang yang tidak kelihatan, ya, ya, macam kalau kita takut orang tu kena sampuk dengan jin ke, bukan yang tu saja yang diruqyah. Sebenarnya ada penyakit-penyakit yang lain seperti ain, ya, pandangan mata jahat daripada orang yang hasad dengki, maka itu pun juga boleh ruqyah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, Ibnu Abi Dawud meriwayatkan daripada Abu Juhaifah, seorang sahabat radhiyallahu anhu, namanya adalah Wahb bin Abdullah. Ada pandangan mengatakan selain daripada Wahb bin Abdullah, daripada Al-Hasan Al-Basri dan Ibrahim An-Nakhai, bahawa mereka memakruhkannya, ya. Maksudnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebagai mukaddimah untuk topik ini, Al-Imam Nawawi membawa pandangan bahawa perkara itu adalah makruh, ya. Tetapi kata Al-Imam Nawawi, pandangan yang terpilih menyatakan ia tidak makruh, tak ada masalah untuk tiupan, untuk menghembus. Katakan tadi pada permulaan kuliah kita tadi, bukanlah hembus yang macam tu, tapi bagaimana kita akan bacakan hadis ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menghembus tu dengan isyarat seperti meludah, macam itulah, ya. Sebuah hadis diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات, ya. Jadi ini di antara salah satu contoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda menghembuskan ayat Al-Quran pada telapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam.
Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, di antara salah satu adab sebelum tidur, ya. Apakah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur? Salah satunya adalah sebagaimana diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, artinya pada setiap malam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, baginda merapatkan dua tapak tangannya. Kemudian baginda menghembus nafas padanya lalu membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan suratun Nas. Jadi mengikut pada syarah hadis ini menunjukkan baginda apabila telah meletakkan kedua-dua tapak tangan baginda di hadapan sebegini, kemudian baginda akan membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sekali, Qul a'udzu birabbil falaq satu kali, Qul a'udzu birabbin nas satu kali. Kemudian baginda barulah menghembusnya. Kemudian setelah itu baginda menyapu kedua-dua tangan tadi ke tubuh yang baginda mampu, bermula daripada kepala, kepala baginda, kemudian muka serta bahagian tubuh yang mampu disentuh. Baginda melakukannya sedemikian sebanyak 3 kali, ya. Sampailah hadapan, sampai kaki, sampailah ke bahagian belakang yang boleh dicapai. Dah habis satu kali, baginda akan ulangi untuk kali yang kedua, hembus dan sapu, kemudian untuk kali yang ketiga pula. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Terdapat tambahan ke atas hadis ini dalam riwayat-riwayat lain dalam As-Sahihain, ya. As-Sahihain, kalau disebutkan As-Sahihain maksudnya merujuk kepada kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sebahagiannya menyatakan Aisyah radhiyallahu anha berkata, falamma ishtaka kana ya'muruni an af'ala dhalika bihi. Artinya ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengadu sakit, baginda memerintahkanku untuk berbuat seperti itu pada dirinya. Maka apa yang kita boleh belajar, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada kita sendiri yang membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian kita menghembuskan pada kedua telapak tangan kita macam tu, kemudian kita menyapukan pada diri kita, kita juga boleh melakukan perkara yang sama kepada orang lain, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha melakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda uzur, ketika baginda sakit. Para ulama hadis yang mensyarahkan hadis ini menyebutkan bahawa selain dibacakan kepada orang yang uzur, kepada orang yang sakit, ia juga boleh dilakukan kepada anak-anak, ya, yang masih kecil, dan kita sama ada nak mengajar mereka tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita buatkan begitu kepada mereka, biar mereka besar, mereka tahu, oh, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur, ya. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tu di antara perkara yang disebutkan. Baik. Dalam satu riwayat lagi, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanfuthu ala nafsihi fi maradihi alladhi mata fihi bil muawwidzat. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam meniup dirinya dengan al-muawwidzat. Jadi al-muawwidzat, erti al-muawwidzat walaupun dalam kurungan disebutkan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surah An-Nas, ya, 3 surah. Al-muawwidzat bererti surah-surah pelindung. Muawwidzat macam ta'awuz, bila kita sebut a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah, itu maksud ta'awuz, kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita, agar Allah melindungi kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Jadi menurut hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniup dirinya, ya, dengan membaca 3 surah, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan suratun Nas ketika sakit yang berakhir dengan kewafatannya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita berada dalam keadaan yang sakit, maka ini adalah salah satu sunnah yang boleh kita contohi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan bacaan Al-Quran, ya, banyakkan baca Al-Quran, terutamanya surah-surah Al-Muawwidzat, surah-surah pelindung
iaitu 3 surah yang terakhir daripada Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, falamma thaqula kuntu anfithu alaihi bihinna wa amsahu biyadi nafsihi li barakatiha. Ya, artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa berat, aku meniup baginda dengan al-muawwidzat. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam rasa berat, berarti baginda dah tak larat, sakit. Maka Aisyah radhiyallahu anha pula yang melakukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku meniup baginda dengan al-muawwidzat, surah-surah pelindung, iaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, serta aku menyapu dirinya dengan tangan baginda sendiri dengan sebab berkat yang ada padanya. Maka di situ kita dapat belajar bahawa hukumnya harus untuk kita meniup dengan Al-Quran untuk perubatan. Dan yang terakhir dalam riwayat yang lain pula, kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil muawwidzat wa yanfuthu. Artinya apabila baginda sallallahu alaihi wasallam mengadu sakit, baginda membaca al-muawwidzat, surah-surah pelindung, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas ke atas diri sendiri dan meniupnya. Ahli bahasa berkata kalimat an-nafthu ialah tiupan lembut tanpa air liur. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penghujung bab yang ke-7 daripada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, iaitu adab-adab yang perlu ditahu oleh semua manusia terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan dapat kita amalkannya bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesihatan yang baik kepada kita. Kita akan masuk dalam satu bab yang special, iaitu himpunan ayat dan surah yang sunat dibaca pada masa dan keadaan yang tertentu, iaitu surah-surah yang harus kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.